Buat rekod dulu, lupa rekod. Dekat dalam chat lagi sekali saya share kat attendance list. Jangan lupa untuk isi dekat dalam chat. Okey, ini adalah satu gambar tidal wave yang datang daripada di China lah ni, di Qiantang River. Tidal wave ni dipanggil sebagai apa? Tidal ball. Tidal ball. Okey, dalam bahasa biasa ni adalah dipanggil sebagai benak, benak. Benak ni agak popular di Sarawak sebab dia ada di Seri Aman, Seri Aman ada benak. Benak di Seri Aman tidaklah sebesar macam di China yang boleh menjadi tumpuan dunia. So ini adalah contoh apa yang berlaku tidal wave ni masa perubahan pasang surut. Okey, ada beberapa pelajar yang buat finding project dan mereka bergantung kepada tides untuk mengambil sampel. Dalam dia mengambil sampel, dia kena tengok pada pasang surut. Ada orang yang nak tangkap ambil sampel masa air pasang, ada orang nak ambil sampel masa air surut. Nanti kita tanya dia orang lah macam mana dia semak So ni contoh kalau satu jeti masa air pasang dan masa air surut kalau air kawasan yang mempunyai air pasang dan surut yang ekstrim maksudnya bila dia pasang dia tinggi dan bila dia surut dia pergi sangat jauh. Jadi kemungkinan tempat tu boleh kering kontang habis tak boleh gerak dah. Ini satu contoh extreme tidal variation yang berlaku di Nova Scotia Okey, Nova Scotia. So dan antara tempat di dunia yang experience the biggest tidal variation adalah di Bay of Fundy. Bay of Fundy. The world's largest tidal range. So bila dia pasang dia sangat tinggi, tapi bila dia rendah tu dia tarik sampai jauh. So apakah dia tides? Tides atau pasang surut ni adalah periodic raising and lowering of sea level. That occurs daily throughout the ocean. Setiap hari dia berlaku. Setiap hari ada pasang dan surutnya. Kita orang kalau dia duduk di bandar memang tak akan sedar lah. Tapi orang yang hidup dia berkait dengan sungai, berkait dengan laut, dia ada kaitannya, aktiviti hidup dia memang dia akan perlu selalu tengok apa yang berlaku. So dia kata knowledge of tides is important in many coastal activities, including tide pulling, shell collecting, surfing, fishing, navigation, and preparing for storms. Okay. Ini satu kawasan yang siap ada signboard, ada signboard yang mengatakan ada danger. Kenapa? Kenapa? Sebab mungkinan tempat ni dia turun sangat rendah, nak pergi ke pantai. Dan bila air pasang itu, tempat ni semua akan dipenuhi oleh air. Jadi sekiranya tidak berhati-hati, orang-orang yang berjalan dekat pantai ni tak sedar yang air dah masuk dan air tu boleh sampai sangat tinggi. Ni nampak ni, saya rasa kemungkinan sampai sini yang warna kuning. Dia dah colorkan tangga dia warna kuning, maksudnya air pasang dia boleh memenuhi kawasan ni. So sekiranya anda masuk pergi berjalan-jalan tak sedar masa berlalu, kemungkinan agak tidak dapat naik balik ke atas jeti ni. Ini di Canada. Okay, another place that is famous for the extreme tide. So untuk turis yang tak tahu apa-apa, dia semua nampak cantik pantai dah buka, semua dia pergi. So kena hati-hatilah So ni danger dia bagi masa dah. Masa tide tu akan masuk dan dia mungkin masuk dengan sangat cepat. So tides are caused by imbalance between centripetal and provided gravitational forces acting on Earth. Ada dua kuasa lah yang centripetal ni sama dengan inertia lah. Dia punya perkataan tu. The differences produce a residual force.
yang akan menarik air kepada bahagian-bahagian tertentu di bumi lah. Dua bahagian lah. Satu menghala ke bulan, satu lagi menghala di sebalik bulan. Okey, bila saya sebut bulan tu maksudnya bulan adalah satu faktor penting dalam pembentukan tides. So what causes the tides? Simply stated, the gravitational attraction of the sun and the moon. Dua-dua sekali. Matahari yang sebegitu jauh pun masih ada lagi efek kepada bumi dan dia mempunyai graviti yang menarik bumi. Tetap ada. Sama dengan bulan. Bulan lebih dekat dengan kita, so dia pun ada tarikan graviti. Okay, so dia kata combination of gravity and motion. Dua. Sebab bumi berputar. Bila bumi berputar, dia ada forces yang akan berlaku. So dua lah. Satu adalah dipanggil sebagai gravity. Okay. Okay, so ni arrow hitam ni menunjukkan tarikan gravity. So tarikan gravity ni dia berpusat. Dia mesti ada berpusat. Okay, so dia macam ni lah dia punya arrow dia. Dia berpusat. So satu lagi tarikan adalah dipanggil sebagai centripetal force. Ini maksudnya putaran bumi dan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Dia bila dia berputar, dia akan ada kuasa yang akan menghala ke satu kawasan supaya dia balance. Supaya dia balance. Itu adalah centripetal force. So dia straight saja, semua sama dia. Kalau yang gravity ni dia tidak sama. Kalau tengok gravity ni yang lagi dekat dia lagi kuat banding dengan yang paling hujung dia paling perlahan. Okey, itu gravity. Centripetal force ni adalah sama. Sekitar di semua kawasan adalah sama. So so bila kita combinekan kedua-duanya, iaitu satu dipanggil centripetal force atau inertia force, satu lagi ada gravitational attraction. Okay, sebab dia ke arah yang ditarikkannya tidak sama. Satu tarik ke tengah, berpusat, dan satu lagi tarik secara menegak, 90 degrees. So basically dia akan ada cancellation of forces. Dia akan dapat yang warna biru ni. So inilah biru adalah the resultant force. Okay, inilah yang paling penting lah. Bila kedua-dua ni dia akan menyebabkan yang biru. So ini ke belakang, ini ke depan. So the resultant force adalah yang akan menarik tides. Okey, di sini dia tunjuk ada Z. Z ni menunjuk kepada zenith, tempat yang paling dekat dengan bulan, iaitu dan nadir, N. Nadir adalah lokasi yang paling jauh daripada bulan. Okey. So ini adalah apa yang biasa yang berlaku lah. Dan satu lagi dia tunjuk di sini adalah tarikan ni dia tak tarik secara bukan daripada pusat bumi. Dia tidak tarik daripada pusat. Pusat bumi yang ditarik adalah kawasan ini. Okay, the moon does not revolve around the center of the earth. Earth and moon together, the earth-moon system revolve around a common center which is about 1,650 kilometers beneath the earth's surface. Okay. Okay, dia pusat di antara dua bumi dengan bulan adalah bukan di tengah-tengah dia tapi di kawasan ini. So apa yang berlaku di sini ialah bulan ni dia akan menarik. So dia menarik air di bahagian ni dan juga center dia di bahagian depan lah, center dia. Dan sebabkan bumi ni bergerak, so ada yang akan ditarik dan ada yang akan menggelembung ke belakang. So combine dua-dua ni dia dapat satu ke depan dan satu ke belakang. Apa maksud yang naik ni? Ini maksudnya air pasang lah. Kalau dia gelembung atas, air pasang. Gelembung ke belakang pun air pasang. Yang tak bergelembung di tengah akan mengalami surut. So itu adalah fenomena pasang dan surut. So benda yang sama. Ini tadi yang forces tu, forces centripetal force dengan gravitational force. Okay. Dan di sini arrow menunjukkan dia punya bulge.
Okay, bila ada force sini sana tu dia keluarlah burst dia. Dia tarik sini dan dia tarik ke belakang. So kedua-dua ni adalah air pasang lah. Yang di tengah-tengah semua ni adalah air surut. Okay, so di sini dia tunjukkan lagi sekali. Okay, so di sini contohnya lah, kalau dia punya box tu setinggi ini, dan ini adalah pulau. Maksudnya apa yang berlaku ialah pulau ni akan ditenggelami semasa air pasang. Sama dengan di bahagian belakang, sama juga pulau ni akan ditenggelami. Tapi di kawasan ni nampak dia surut. Okay? So dia expose. So di sini surut, di sini pun surut. So ia akan memberikan kita air pasang dan surut lah. Ini adalah jadual dia. Biasa orang yang buat sampling ni dia kena tengok jadual lah. Supaya bila dia pergi nak ambil sampel, ada air. Ada air atau tak ada air. Siapa yang buat projek yang perlukan air pasang dan surut ni? Saya tahu siapa itu. Ada kat sini ke tak? Hafiz ada sini? Hafiz, are you here? Ada Encik. Mana dia? Saya nak tanya dia soalan ni. Dia dengan Chai. Chai. Hafiz. Dia tinggi. Hafiz ada? Nah, ini Hafiz Encik. Mana? Ya Encik. Ya. Hafiz itu perempuan suara dia. Hafiz tu Memang saya Encik. ni. Ada. Hafiz. Ada. Dia dekat bilik kami sekarang. Kamu buat projek apa? Tangkap apa? Ambil sampel apa? FYP kah? Ya. Diversity and distribution gastropod marine gastropod Rocky Shore. Jadi you ambil sampel tu masa bila? Air pasang ke air surut? Air surut. Air surut. Macam mana you tahu itu masa you pergi tu air surut? Macam mana masa? Saya tengok cari apa tu timetable. Ada tak carta dia lah, carta pasang surut lah. Ada. Okay. So you punya sampel mesti ambil masa air surut lah kan? Siapa lagi? Awak punya sampel mesti ambil masa air surut lah. Kalau tidak tak nampak kan? Rocky Shore tu. Apa? Tak dengar tu. Tak apa. Betul lah, you mesti ambil sampel masa air surut lah. Saya problem Encik. Siapa lagi seorang ni? Helenda ada Helenda. Ada sini Helena Encik. Ada Encik. Helenda, you punya macam mana? Sampel? Ambil sampel masa bila? Kenapa Encik? Sampel. You ambil sampel masa air pasang atau air surut? Saya ambil masa air pasang Encik sebab saya perlu air tu tinggi untuk cedok ni. Cedok phytoplankton. Air bergelora. Cedok laki. Okey. Asyatul ada Asyatul? Ya Encik. You punya macam mana pula? Ambil sampel masa bila? Pasang Encik, air pasang. Masa air pasang ambil sampel, masa simpan jaring? Masih tu apa surut. You punya ada dua-dua You perlu ada surut dan ada pasang sebab you nak letak net masa air surut, lepas tu bagi air masuk masa air pasang tu baru dapat ikan. Betul kan? So itulah contoh 3 projek yang berbeza. Nanti masa dia orang present tu boleh tengoklah dia punya cara untuk pemilihan tarikh, masa dan sebagainya. So seorang memerlukan kedua-dua air pasang dan air surut. Seorang perlukan air surut, seorang perlukan air pasang. So itu adalah kompleksiti perubahan pasang dan surut. Dan dia berlaku setiap hari. Dan satu lagi yang unik di sini adalah tidal cycle is satu tidal cycle adalah bukan 24 jam tapi dia 24 jam 50 minit.
lebih pada sun, kita punya sun table. Kita ni adalah moon punya lunar day, dipanggil sebagai lunar day. Kalau yang ikut matahari 24 jam, itu adalah solar day, solar day. Tapi lunar day adalah 24 jam 50 minit. Itu yang memberikan kita kalender matahari dengan kalender bulan. Itu adalah dua kalender yang berbeza. Sebab itu kenapa kita tengok kalender kita ni, kalau kita ikut kalender matahari, kita ada Januari sampai Disember dan dia ada hari-hari dia sendirilah. Masa dia 24 jam. Tapi kalau kita tengok kalender bulan, satu contoh yang kalender menggunakan bulan adalah kalender hijrah. Kalender Islam lah. So dia berbeza-beza dan sebab dia punya time tu tak sama. Dia semakin lambat, dia lambat sikit. So di sini apa yang dimaksudkan oleh lunar day? Lunar day maksudnya kalau kita berada di sini, kita mula di sini dan bulan berada di atas kepala kita, bumi akan berpusing, kita pun berpusing, bulan pun bergerak sikit. So bila kita dah pusing satu round ke tempat asal kita, tapi ini belum kira lagi, sebab kita nak ikut bulan. So kita kena, sebab bulan dah gerak sedikit. Sebab itu bulan tu dia ada additional 50 minit kat sini. Ini yang bagi, ini 24 jam. So ini 24 jam campur 50 minit. Itulah dia. Itulah adalah additional 50 minit untuk mendapatkan lunar day. Dan efek dia ialah untuk satu bulan dia akan ada 29.5 hari. Ini adalah kalender bulan lah. Dia punya kalender dia tidak sama dengan kalender matahari. Kalender matahari ada 31 hari, ada 30 hari. Tapi kalender bulan dia adalah 29.5 days. Sebab apa maksud 29.5 days adalah masa yang diperuntukkan untuk bulan mengelilingi bumi sepenuhnya. Itu adalah 29.5 days. Okay, during its orbit around Earth, the moon's changing position influence the tidal condition on Earth. Okay. So dari segi jarak, bulan yang paling dekat dengan kita, bulan bumi paling dekat, tapi matahari begitu jauh sekali. Tetapi tetap ada tarikan graviti yang boleh efek kepada tidal. So belajarlah tengok pada bulan ni. Bulan ni kita ada cycle bulan iaitu 29.5 hari. 29.5 hari untuk sebulan. So dia complete dia punya pusingan dan di sinilah kita nampak dia ada nama-nama dia. So bulan baru akan mula dengan dipanggil sebagai new moon. Apakah new moon? New moon maksudnya bulan berada di sini dan bila kita tengok bulan ni dia gelap. Sebab dia membelakangkan kepada matahari, gelap. So dia boleh gerak sikit ke sini, dia dah mula ada dapat cahaya matahari ke belah kiri ni. So dia nampaklah sedikit sini. So ni dipanggil sebagai waxing crescent. Lepas tu di sini, biasanya ini adalah hari ke-7 ke macam itulah dalam bulan biasa ni. Dipanggil first quarter. Lepas tu dia pusing ke belakang. Dan kita kalau tengok bulan nanti, kalau nampak bulan tu macam separuh ni, itu maksudnya dia dah sampai ke first quarter. Contohlah. Dia sama ada first atau dia third lah. So dia bergantung kepada mana kita tengok lah. So lepas tu dia pusing lagi. Dia punya bulan sabit dah berubah. Maksudnya di sini ialah bahagian cerah lebih banyak daripada bahagian gelap. So bila anda tengok bulan malam ni, tengoklah apa dia punya jenis dia. So adakah dia waxing ke, waning ke? So yang baru adalah waxing. So dia depan dia panggil crescent, dia belakang dia panggil gibbous. Gibbous. Kalau lepas tu yang biasanya pada pertengahan bulan ni, hari ni berapa bulan? Awal dia. Hujung. Kita dah dekat hujung bulan. Kemungkinan kita dah mendekati 29. Kita mungkin dah mendekati new moon lah. Bukan full moon, new moon. Sebab nanti yang kita tengok. So di sini full moon. Full moon. So ini biasa hari 15 hari lah, 2 minggu. Perjalanan dia 2 minggu di sini. 14 hari. Lebih kurang 14 lah. Tapi nombor ni tidak betul. Lebih kurang. Berdasarkan kepada
kalender matahari dia lebih kurang separuh-separuh. Okay. So di sini full moon kita nampak penuh lah yang berwarna orange kadang-kadang. Okay. Then dia pusing balik, dia akan jadi waning gibbous. Okay. And then dia akan third quarter. Dan sekarang kita dah kawasan ni sebenarnya. Kalau ikut kalender matahari, kita dah kawasan mendekati new moon lah. Kita waning crescent. And then last kali dia akan jadi bulan gelap. So mempelajari mengenai kalender bulan ni sangat penting lah sebab dia sangat rapat dengan kita. Dia adalah sebahagian daripada kalender yang digunakan untuk perayaan kita lah, iaitu sambutan hari raya, sambutan tahun baru Cina, semua merujuk kepada kalender bulan, bukan kalender matahari. Sebab itu tengok tarikh dia selalu berubah-ubah. Kalau kalender matahari, contohnya Christmas, dia setiap tahun dia tak kira lah bila pun dia 25 Disember. Itu adalah Christmas. Dia merujuk kepada kalender matahari. Tapi kalau you tengok kalender tahun baru Cina dengan kalender hari raya, kedua-duanya every year dia akan ada perubahan. Cuma beza sikit antara dua, kalender tahun baru Cina ni dia tidak gerak sangat. Dia selalu akan berada di antara Februari. Macam tu lah. Dia macam tu. Saya kena belajar lah, saya tak tahu kenapa, tapi dia lari tapi dia tak pergi jauh. So tapi kalender hari raya memang dia betul-betul ikut kalender bulan dan dia sepanjang masa dia akan ke depan. Sebab itu hari raya semakin awal dan hari raya akan berjumpa dengan semua perayaan yang lain. Sebab dia dia tak akan berhenti bergerak. Itu beza dia kalender Islam dengan yang lain. So sekarang hari raya dah melepasi gawai. Rasanya kita dah hari raya dengan gawai sekali kan. Dah lepas dah yang Jun tu. Sekarang hari raya dah masuk Mei. Lepas ni akan pergi ke awal Mei. Dan dia akan masuk ke bulan April. Dan satu masa lagi dia akan bersama dengan hari tahun baru Cina. Masa itulah kita akan panggil kongsi raya. Dulu masa saya kecil, saya pernah mengalami kongsi raya sekali. So, kamu pernah ke? Rasa tak pernah sekarang. Kamu pernah ke kongsi raya? Ada tak? Kongsi raya? Tak pernah dengar? Tak pernah, Cik. Tak pernah. Tak pernah. Hari raya dengan tahun baru. Pernah dengar. Hari raya dan tahun baru Cina masa yang sama. Tak pernah kan? Saya pernah. Dalam hidup saya sudah sekali. So saya tak pastilah berapa lama lagi nak sampai, tapi mungkin dalam 10 tahun lagi dia akan ada kongsi raya, kongsi tahun baru Cina sekali dengan hari raya dan dia akan sangat-sangat dekat. Kenapa? Kenapa dia sangat dekat? Sebab kedua-dua perayaan ni dia bergantung kepada new moon. So apa beza dia? Siapa tahu? Siapa Chinese kat sini? Ada Chinese ke? Joseph lah? Siapa? Siapa raya Cina? Dia kira zodiak. Zodiak? Itu haiwan itu. Atau haiwan tukar haiwan. Tapi hari raya Cina itu, hari pertama hari raya Cina itu, apa? Edward pun ada sini. Macam mana? Tahu saya, Cik. Tak tahu saya. Tak tahu? So macam mana? Dia adalah new moon. Hari raya tahun baru Cina, CNY. CNY adalah bermulanya new moon. Itu adalah tahun baru Cina. Dia ada lain sikit dengan hari raya. Hari raya adalah Full moon. bukan. Hari raya adalah hari yang bermulanya bulan baru. Selepas new moon, dia akan tunggu sehingga keluar cahaya matahari yang pertama dekat tepi dia. Itu adalah hari raya. Ini yang dipanggil sebagai Matahari. ini yang orang Islam kata mencari anak bulan. Anak bulan adalah dia nak check bulan hitam tu ada tak nampak gelang sikit putih.
gelang putih itu adalah anak bulan. Itu menunjukkan bahawa sudah masuk ke bahagian waxing crescent. Dah masuk Syawal, dah masuk bulan Syawal. Sebab sebelum raya adalah bulan Ramadan. So dia tunggu sampai dia habis betul-betul bulan Ramadan tu, dia akan jadi hitam dan dia tunggu dia keluar cahaya putih. Cahaya putih itu adalah Syawal lah. Itu adalah hari raya. So beza dia adalah bergantung kepada satu, kalau tambur Cina memang dia tunggu sampai dia hitam betul. Hari raya dia tunggu selepas dia hitam. Selepas dia hitam dia keluar cahaya. So kalau dikatakan dia ikut, dia kadang-kadang dia nampak, kadang-kadang dia tak nampak. So untuk orang Islam dia ikut dua cara. Satu ikut teropong, anak bulan. Dan kedua dia ikut matematik. So kalau ikut matematik macam mana kira? 29 hari setengah. Itulah hari yang satu bulan. So biasanya pada hari ke-30 adalah hari raya. Itulah dia. Kenapa kita tak akan puasa melebihi daripada 30 hari. Sebab dia dah lebih daripada peredaran bulan mengelilingi bumi. Dan satu lagi ialah, so apa kaitannya bila kita new moon? So tahun baru Cina dirayakan selama 15 hari. Sebab itu dia akan beraya sampailah full moon, iaitu Cap Gome. Cap Gome. Hari malam ke-15 dia panggil. Tapi biasanya ini adalah full moon. So orang Cina dia merayakan tahun baru Cina daripada new moon sampailah kepada full moon, yang biasanya mengambil masa lebih kurang 15 hari. Okey, faham? Inilah bulan, tapi bulan ni kita nak cerita pasal pasang dan surut. Tapi pasang surut ni berkait dengan kita punya sains lah. Tapi inilah yang berlaku, dipakai oleh banyak perayaan dan sebagainya, bulan dan matahari. So bila apa yang berlaku ialah di sini, bila matahari dengan new moon, ada bulan ni dalam satu garisan yang sama. Maksudnya tarikan graviti ni akan lebih banyak sebab dia tarik daripada kedua-duanya. So dua-dua tarik. So ini masa ni dipanggil sebagai spring tide. Atau kalau ke sini dipanggil solar tide. Tapi samalah, dia spring tide. So di solar tide ni sebab dia campur dengan matahari lah. Di sini dipanggil lunar tide. Tapi pada kebiasaannya kita panggil ni sebagai spring tide. Iaitu tide yang besar. Manakala di tempat lain, bila matahari di sini, masih di sini, bulan pula ber-90 darjah dengan dia. So ini kita biasa panggil sebagai neap tide. Okay, neap tide. Ini ialah spring tide. Okay, so neap tide ni maksudnya apa? Sini ada tarikan, sini pun ada tarikan. So apa yang berlaku ialah air pasang dengan air surutnya beza dia hanya kecil. Okay, kalau spring tide, air pasang dan yang ni sangat besar. Sangat besar. Ini dia kata sini, spring and neap tide. Okay. So kalau ada orang nak sampling, kalau macam Hafi nak pergi sampling dekat pantai, dia tak boleh pergi masa neap tide. Neap tide ni, dia kadang-kadang air tu sepanjang hari pun ada, dia tak akan hilang. Dia sebab dia pasang sikit, surut sikit. Dia tak akan hilang. Dia kena pergi betul-betul spring tide sebab air tu akan ditarik habis. Tarik habis, tak ada. So dia boleh buat kerja. Okay, kalau Helenda nak sampling pun sama ada dia pergi masa air pasang spring tide atau dia pergi masa neap tide. Masa neap tide pun okey juga sebab air tu sentiasa ada. Itulah beza dia. So Ashatul tak boleh pergi masa neap tide. Neap tide tu air selalu ada. Jadi dia nak pasang net pun masa tu ada air. So dia kena pergi masa spring tide, di mana betul-betul kering, dia pasang, lepas tu tinggal. So ini menunjukkan bahawa tarikan ni biasanya bukan dia direct, dia bukannya straight. Kat sini dia ada angle. Angle ni sebab bumi kita bukan straight. So bumi kita adalah tilt, kita ada tilt. So dia punya tarikan tu berbeza tempat. Okey. Selain benda tu ada lagi sesuatu yang biasa berlaku di mana
kedudukan bumi dengan kedudukan matahari dengan kedudukan bulan pun dia dalam dia punya lengkung dia. Kadang-kadang dia boleh rapat dengan bumi dan kadang-kadang dia boleh jauh daripada bumi. Okey. Sebab dia punya bulatan yang dia mengelilingi ni, dia bukannya bulat, dia elliptical. Dia bulat, dia panjang sikit. So ini yang memberikan satu nama, especially untuk bulan. Kalau bulan bulan yang paling dekat dengan bumi dipanggil sebagai perigee, dan masa dia paling jauh dipanggil sebagai apogee. So apa efek dia kepada tides? Spring tide. Bukan spring tide tadi. Ini ada satu nama lain lagi. Kalau biasa dengar orang sebut, ada satu perkataan lain. Okey, ada satu perkataan yang biasa orang sebut iaitu king tide. King tide ni biasa berlaku bila bulan mendekati dengan bumi. So tarikan graviti dia sangat kuat. So itu yang menyebabkan pasang surutnya melebihi pada yang biasa. Orang paling takut king tide datang sekali dengan hujan lebat. Itu boleh menyebabkan banjir besar, sebab dia punya tarikan graviti menyebabkan tide tu sangat tinggi. Sama dengan matahari juga, matahari pun, dan fenomena ni biasa berlaku lah. Dan ada pernah berlaku 2-3 tahun lepas perigee. Bulan sangat dekat dengan bumi. Kalau kita tengok dekat langit tu, bulan tu besar. Dia punya bulat tu sangat dekat dengan bumi. Itu adalah perigee. Saya rasa dia berlaku 2-3 tahun lepas saja. Kalau kita search dekat surat khabar memang ada perigee yang paling dekat dengan bumi. Dia tidak berlaku selalu, tapi bila masa dia dekat tu dipanggil sebagai king tide jugalah. So untuk matahari pun sama. Matahari tidak bergerak, tapi yang bergerak adalah bumi. Jadi bila bumi paling dekat dengan matahari juga ada kaitan dengan tarikan tide yang besar lah. So ini dipanggil sebagai perihelion. Dan kalau dia bumi paling jauh daripada matahari dipanggil sebagai aphelion. So dia ni memang berlaku, setiap tahun, dan bulan Januari lah yang berlaku king tide biasanya. Dan bulan Julai adalah bumi paling jauh dengan matahari. Jadi matahari agak jauh lah, agak kecil. So ini dipanggil perihelion dan ini dipanggil sebagai aphelion. So kalau berlaku kedua-dua ni seiring, itu lagi besar lagi lah. So kadang-kadang boleh menyebabkan banjir mengejut. Okey, jenis-jenis pasang surut, dia ada 3 jenis. Biasa dipanggil diurnal, semi-diurnal, mixed tide. Okey, tapi biasa mix ni tak payah cerita lah, dia campur. Tapi yang beza sangat adalah dua ni, iaitu diurnal, iaitu apa dia diurnal? Dalam satu hari 24 jam. Okey, 24 jam. Ni naik, sini kosong ini kosong. Dan di sini turun Okey. Okey, dalam masa lebih kurang 24 jam dia hanya ada satu lengkap naik dan turun. Okey. Point ni ke point ni, Point ni ke point ni. 24 jam ada satu tide yang lengkap. Kalau semi diurnal dalam masa 24 jam dia akan ada 2 kali pasang, 2 kali surut. So ini semi diurnal. So ini lebih panjang lah, dia 12 jam. 12 jam dia ambil masa untuk dia pasang dan 12 jam untuk dia surut. Dia perlahan. Kalau itu setiap 6 jam dia pasang, setiap 6 jam dia surut. So itulah beza diurnal dengan semi diurnal. Tapi Malaysia ni apa? Macam mana dia punya tide? Mixed tide. Ya, kita walaupun dia letak Malaysia ni warna kuning kat sini, tapi saya tak percayalah. Tak percaya.
Saya dah biasa tengok tide table, kamu pun pernah tengok tide table. Memang dia kadang-kadang dia panjang, dia boleh sampai 12 jam dia punya pasang surut, dan kadang-kadang dia 6 jam saja. So kita sebenarnya ada mixed tide lah. Mungkin kalau tengok lebih detail kita boleh tengok sama ada yang mana lebih kerap, sama ada diurnal atau semi diurnal. Beberapa fenomena yang berkait dengan pasang surut selain daripada pasang surut yang biasa adalah tidal bore, iaitu benak lah. Jadi saya kata benak. So benak ni berlaku bila air pasang masuk, air pasang kuat masuk dan sungai dia besar. So sungai ni pula dia rapat dan air tawar turun sini dan air pasang laju masuk. So air pasang ni dia tak boleh tolak di bawah, dia naik ke atas. Itu yang menjadikan benak lah. So benak ni dia berlaku di kawasan Seri Aman lah, yang paling utama di Sarawak lah. Dan ada juga manusia yang suka pergi main surfing lah kat situ sebab dia ada ombak-ombak yang agak tinggi. So cuma di Sarawak ni bolehlah main-main benak, nanti kena makan dengan buaya. Dia banyak orang mati. Baru ni ada budak kena makan buaya dekat Tatau ke apa, dekat-dekat di dulu ni. Sarawak ni banyak buaya dah sekarang. Okey, inilah Bay of Fundy, Nova Scotia ni, Bay of Fundy. Dan inilah tempat di mana berlakunya air pasang dengan air surut yang sangat-sangat besar, di mana kapal pun boleh jadi duduk atas di darat, di atas pantai. So siapa-siapa industri kapal yang pergi sini mesti tahu pasal pasang surut. Dia kena kira dah, dia masuk, dia sempat tak dia keluar. So kalau tak, dia tersadai lah ke dalam. Dia kata dia punya ketinggian tidal range dia hanya 2 meter, tapi amplification of the tidal energy menyebabkan beza dia boleh sampai 17 meter. Maksudnya air pasang tu 17 meter tinggi dan bila hilang 17 meter sampai ke tanah. So this is in around Canada area. So Bay of Fundy. Dan sini pun kita nampak dia ada satu tidal power plant. So, sebab dia punya kekuatan arus tu masuk dan keluar tu boleh menjana kuasa. Sebab itu dia ada tidal power plant. Dan inilah yang kata sebagai dia punya kekuatan dia. Dia ada reversing tidal power ni. Dia ada air dia ada dua istilah di sini. Dia ada masa air pasang dengan air surut. Kedua-duanya menarik dengan sangat kuat. So bila air pasang, iaitu warna hijau ni, air pasang, flood current, iaitu flood current ni masuk dengan laju. Di sini dia tinggi, dia punya velocity pun tinggi, velocity tinggi. Kita nampak sini velocity. Dan dia capai sini, sini dah tak ada velocity lah, dia habis dah, tak ada tenaga lah. Sebab dia dah sampai hujung. Lepas tu dia nak keluar, air tu masa surut pun dia tarik dengan sangat kuat. Tarikan ni juga menyebabkan menggunakan tenaga yang sangat kuat. Ni ebb tide. Sampai hujung, sampai ni. So sebab itu dia ada velocity of the current tu dia ada peaknya. So dia tarik kuat, lepas tu dia lepas. Tarik, lepas. Macam itulah. So ini yang boleh menyebabkan ada kekuatan untuk untuk menjana kuasa satu. Dan satu lagi perkapalan lah. Perkapalan ni dia juga tengok benda ni. Sebab dia nak kalau boleh, masa dia nak, kalau katakan ada kapal besar yang duduk di dalam sungai, dia nak keluar ke muara sungai tu, agak-agaknya masa bila dia nak keluar? Masa flood current atau ebb current? Kapal yang duduk di dalam sungai nak keluar ke muara. Dia mana masa yang sesuai untuk dia keluar, iaitu masa flood current atau ebb current. Macam mana boleh? Flood current. Flood? Ya. Bukanlah. Mana boleh flood. Kapal tu ada di dalam sungai. Di sungai. Kapal ada sini, kapal ada sini. So dia nak keluar ke laut. So dia mestilah keluar masa
ebb current. Sebab ebb current adalah current yang dikeluar. Flood current adalah air yang masuk ke dalam sungai. Jadi kalau kapal nak senang keluar, kalau paling bagus ialah dia ikutlah ebb current. Iaitu dia guna tenaga dia sikit je. Dia ikut je sungai tu keluar. Macam tu. So kalau dia nak keluar ni, dia lawan dengan arus. Banyaklah minyak dia nak pakai untuk keluar kan. Itu dia punya efek lah kepada perkapalan lah. Ya. Kalau naik bot kecil lagi lah susah. Ya. Kapal dia ada enjin, dia ada kipas besar, dia boleh lawan. Ya. Sama dengan bila kapal nak masuk pun sama. Ya. Kemungkinan dia lagi senang untuk dia keluar masa air tengah flood current. Ya. Masuk air tengah pasang. Dia masuklah senang. Dia masuk senang. Okey, satu lagi ciri. Ya? Ada apa? Okey, satu lagi ciri. Kalau dia hujan. Hujan. Itu bukan pasang surut ya. Hujan tu lain. Kalau hujan, itu adalah air daripada tanah lah, air yang mengalir daripada sungai daripada atas. Itu memang tak boleh buat apalah. Ini sebab dia hujan. So air yang mengalir ke bawah tu memang ada, ya? Memang ada. Tapi biasa air hujan ni pun dia akan melawan dengan pasang surut. Sebab itu tengok dia ada efek kepada salinity ya, dekat sini. So hujan turun memang tak boleh buat apa. Kapal pun dia nak masuk pun kena masuk je lah. Dia lawan arus lah. Tapi kebiasaannya ini adalah berkait dengan pasang surut. Ya. Pasang surut ni kadang-kadang sangat kuat. Dia boleh bantu dan dia boleh menyusahkan. Satu lagi ciri yang berlaku di kawasan pasang surut adalah maelstrom. Ya. Maelstrom ni adalah vortex, ya, iaitu pusaran air. Ya. Dan ini pun berlaku disebabkan oleh pasang dan surut. Sebab especially bila ada dua kawasan air yang berbeza salinity, ya, contohnya satu mengalir sini, satu berpusing ke sini, jadi akhirnya dia menyebabkan berlaku pusaran. Ya. So ini adalah dipanggil sebagai maelstrom. Ya. Ini adalah yang jana kuasa tadi. Ada orang negara tertentu, ini di England, dia membuat highway, jalan raya ni, jambatan, dan di bawah jambatan ni dia ada turbine simpan di bawah. So setiap kali air pasang dan surut tinggi dan rendah, dia menggerakkan turbine. So mendapat elektrik percuma. Alright. So itu saja untuk bahagian pertama kita, iaitu pasang dan surut lah. So kita tengok contoh, nanti saya cuba tengok ada tak contoh. Saya buka internet je. Kita tunjuk contoh macam mana tengok tide table. Tide table. Tide table yang saya tengok ni dah tak berfungsi. Tak keluar lagi. Cik. Ya. Ya. Kalau tide kan dia ada efek kepada cuaca kah? Ke tidak ada? Tide tidak ada. Cuaca tu maksudnya cuaca ni macam ribut kan, ribut ke apa, itu dia tidak kacau. Tide tu tetap masuk, tetap keluar. Cuaca ni dia lebih kepada gelombang, angin, gelombang, wave. Hari tu kita belajar pasal wave semua tu, itu efek dia. Tide dia tetap tidak ubah. Tide itu adalah tarikan graviti ya, dengan tarikan apa satu lagi, inertia daripada bumi dengan matahari.
Bukan bumi, bulan dengan matahari. Itu memang tak akan ubah. So dia cuaca tak efek dia. Dia tak kacau dengan cuaca. Cuaca ni maksudnya bila hujan tu, itu menyebabkan masalah. Ya. Bila hujan lebat sama dengan masa air masuk, itu yang boleh menyebabkan banjir besar lah. Sebab air nak turun daripada sungai tak boleh. Dia halang oleh air daripada laut nak masuk. So air tidak dapat turun. So bila air tidak dapat turun, itu akan menyebabkan banjir lah. Air naik lah. Itu semua saya punya timetable tak berfungsi. So tak apa, nanti kita tengok lain kali. Kalau ada tunjuk sini. Okey, ini contoh satu timetable yang saya jumpa online. Okey, boleh nampak sini. Hari ini 29 hari bulan. And then Saturday, Sunday sampailah hari satu minggu. So boleh tengok di sini tide dia macam ni lah. So ni contohnya surut pada pukul ni berapa ni? 12 ni. Kosong ni tengah malam. So mungkin ini adalah dia dekat bawah ni. Ni sini. Okay, Friday. Dia kata Friday 29 low water adalah pada pukul 7.57 pagi. So I surut pada pukul 8 lah kira. Paling rendah iaitu 0.4 meter saja. Kering lah ni, memang kering lah. Lepas tu high water pada pukul 23.00. Apa maksud ni? Ini adalah semi-diurnal ke diurnal? Macam ni. Mix, tidak? Tidak. Ini tengok ni saja. Ini satu ni saja. Ya, lama ni, ya, lebih daripada 12 jam. Nampak tak? Untuk dia naik balik. Ya, nampak tak? Ya, daripada 8 pagi sampai 8 malam dah 12 jam, lebih daripada 12 jam. So dia sangat lambat dia punya pasang. Okey, so ini adalah ciri-ciri diurnal. Tapi kita punya tide ni sangat pelik. So tengok yang ni. Yang 1 Februari ni macam mana pula? Dia ada high, dia ada low, dia ada high, dia ada low pada satu hari. Apa maksud dia? Dia pukul 12, lepas tu pukul 9, lepas tu pukul 5. 5 dengan 6. 5 dengan 6 ni dia tak beza banyak. Dia pelik sikit sini. Okey, ni macam ada campur matahari. Dia ni macam ada 4 jenis tide dalam satu hari lah, macam semi diurnal lah. Walaupun dia tak nampak macam tu lah, tapi nampak ya. Dia punya kuasa tide ni dia pelik-pelik sikit. Okey. So tapi ni lebih pendek masa dia, 9 jam saja. Yang ni lebih daripada 12 jam. So kita macam mix lah, kita ada mix punya timetable. Dia kadang-kadang panjang dan kadang-kadang pendek. Okey, so kita tengok lagi satu slide. Kita dah habiskan kita punya kelas hari ini. So daripada tides kita akan pergi kepada coast. Coast. Okey, so kita pergi ke pantai pula. Kita nak habiskan pantai ni. Okey, apakah proses-proses yang berlaku di pantai? Okey, saya dah tengok chapter ni, saya rasa penting untuk diajar lah. Sebab kita dah tahu at least satu hari kalau you jadi bawa family ke, pergi ke pantai ke, boleh cerita sikit pasal pantai ni kan. Pantai ni menarik juga. Okey, how are coastal regions defined di sini? Okey, so nama ada macam-macam nama sebenarnya. Kita punya coast ni so kita ada shore, coast, coastline, apa maksud semua ni Dari segi orang biasa dia kata pantai saja tapi sebenarnya ada technical terms kat sini. So kalau kita pecahkan kita punya zone pantai ni dia ada macam-macam. So pantai, beach. Kalau beach adalah inilah pantai. So pantai adalah daripada
kawasan ini yang ada air dia tak sampai tu. Air dia di tempat yang ada pasir, notch ni. Notch ni sampailah kepada kawasan ni. Ini adalah pantai, beach. Beach. Then kita ada shore. Shore. Kita ada near shore. And then kita ada offshore. So bila orang cerita pasal offshore tu, yang pergi cari gali minyak tu mungkinan dia jauh lah. Jauh. Tapi daripada point ini dah dipanggil sebagai offshore. So near shore di sini. Near shore adalah tempat yang ada ombak ni. Yang ada ombak yang pecah-pecah ni adalah di kawasan near shore. And then shore, ini adalah kawasan di mana ada air pasang dan surut yang berlaku di sini. Coast ni tak ada kaitan dengan pantai pun. Coast ni adalah bahagian yang tinggi sebenarnya. Yang bahagian yang tinggi yang tak dikacau oleh air laut ni. Berm ni adalah kawasan yang ada pasir banyak lah. Pasir tapi tak disentuh oleh air daripada high tide. High tide dia sampai sini saja. So dia tak sampai. So kawasan yang lapang ni adalah dipanggil sebagai berm. And then ini high tide. So bila high tide dia turun, dia akan membuka kawasan yang dipanggil sebagai beach face. Ini tempat yang orang berenang dan sebagainya lah. Yang berenang, yang main tepi pantai semua. Dan ini adalah tempat di mana air dia paling rendah. Low tide shoreline. Okay, di sini. So kawasan air yang paling rendah dengan air yang paling tinggi dipanggil sebagai foreshore. Foreshore. Okay. Dan foreshore campur dengan berm dipanggil sebagai shore. Ini bila nak teknikal dia jadi macam ni lah. Bukan berm, backshore dengan foreshore menjadi shore. So backshore ni adalah kawasan berm juga lah. Okay, dan biasanya di bawah ni, di bawah pasir ni, dia ada tempat di mana ada trench, ada trough sini. Sebab apa? Sebab di sini air ni dia akan pusing balik dan dia akan menggali kat sini. So ni dipanggil sebagai longshore trough. And then di sini dipanggil, sebelum dia dipotong ni dipanggil wave cut bench. So di sini ada, kita nampak ada ombak yang naik sini. Dan di sini masa dia datang pun dia akan ada satu tempat di mana ombak dia juga akan naik. So ini dipanggil longshore bar. Longshore bar, longshore trough. So bila dia naik, dia akan makan juga ke bawah. So tempat yang ada ombak ni dipanggil sebagai breakers. So ini adalah low tide breakers line yang paling hujung sekali, yang di mana berlakunya break yang pertama lah. So this is the low tide. Masa low tide tu dia break kat sini. Okay, so all these are breakers. So these are the terms yang dipakai untuk membina satu coastline, coastline atau shore, beach, beach. So satu perkara yang biasa berlaku di pantai adalah sama ada dia mengumpul sedimen atau dia menghakis. So banyak kes yang menghakis pantai berlaku. Orang yang buat rumah tepi pantai semua, lama-lama tu air laut tu boleh sampai ke rumah dia untuk musnahkan rumah dia. So dia biasa berlaku disebabkan oleh gelombang lah, gelombang. So apa dia kata di sini, okay, long low waves. Kalau wave tu tidak ada angin kuat dan dia perlahan-lahan, gelombang dia panjang, maka jenis-jenis gelombang ni dia akan menimbun pasir. Okay, dia menimbun pasir. Tapi kalau gelombang dia pendek-pendek dan dia tinggi, jadi ini adalah gelombang yang akan menghakis pasir. Okay, so yang ini sebab itu nampak beza ni. Ini dua tempat. Ini tempat yang ada bermusim lah. So dia ada winter, summer, ada beza. So winter dia kata storm, lepas tu yang summer ni fair weather. So bila dia tenang, dia akan bawa pasir, kumpul pasir. Tapi bila dia ombak kuat ni, dia makan pasir, tinggal nampak batu saja. Tempat yang sama. So, kalau kat Malaysia ni, ada banyak pantai yang macam di Kelantan dan Terengganu ni, banyak pantai dia dah dihakis oleh gelombang daripada laut. So dia disebabkan oleh inilah gelombang kuat dan dia tidak ada tempat tu untuk cuba untuk benteng dia dan sebagainya, jadi dia dihakis.
Dan tapi Malaysia tak ada macam winter dengan sama. So kemungkinan gelombang ni datang masa musim tengkujuh lah, masa angin kuat datang daripada Laut Cina Selatan. Encik, Ya, kalau pasir ni habis dia tarik, so tak ada pantai lah sudah. Iyalah. Sebab itu Selamanya dia, kah? dia bukan tak ada pantai, dia semakin hakis, dia semakin ke dalam. Dia semakin ke dalam. Pasir ni dia akan pergi tempat lain. So- Dia akan buat benteng dan sebagainya lah. Permanent damage lah, cik, tidak. Permanent lah. Kalau tak dibuat apa-apa, tak dapat buat apa-apa, dia semakin ke dalam tanah. Sebab itu dia ada tempat dia boleh makan sampai ke rumah-rumah orang. Kena pindah. Sebab dia dah dekat sangat lah. Lagi-lagi kalau musim bercuaca ribut sentiasa. Sebab itu di kawasan-kawasan di Bintulu ni ada sutu-sutu yang dibina untuk melindungi pantai. Itulah. Nanti kita tengok contoh-contoh. Ni lagi satu, sama je konsep ni. Ini longshore current. Longshore current. Ini ialah daripada arus, bukan arus, currents. Arus yang datang ke pantai tapi dia tidak straight. Dia tidak straight. Dia datang daripada satu angle. Dia angle macam ni. Angle dia datang macam ni. Okay, ini berlaku di banyak tempat. So bila dia datang macam ini, dia akan menyebabkan pasir ni bergerak. Bergerak macam ni. Macam ni. Dia ada bentuk Z. Zigzag fashion. So apa yang berlaku? Dia menyebabkan pasir akan bergerak ke arah ini. So di sini akan dihakis dan pasir ni pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini dan pergi ke seterusnya. So lama-lama tempat ni akan dihakis. Dihakis. Ini adalah longshore current. So kalau mereka yang kaji pasal oceanografi, dia akan tengoklah current dia macam mana datang. So kalau dia tengok ada angle dan sebagainya, dia segi-segi engineering dia boleh buat sesuatu untuk menghalang supaya dia punya pantai tu tak terhakis habis. Dan ini sama juga, longshore current jugalah. Ni ke arah ni pula, ke arah sini sama. So ni sedimen dia akan dibawa lah. Dia ada bentuk zigzag. So dia akan hakis dari sini, pergi sini, pergi sini. Lama-lama sini banyak hilang lah. Dia berkumpul kat tempat lain. So ni contoh macam mana negara-negara tertentu dia membina penghalang. Dia membina penghalang. Dia membina penghalang ni hitam ni. So ini menyebabkan pasir ni dia boleh bawa sampai sini saja. Dia tak hilang habis. So dia tetap akan hakis kat sini. Tapi bila dia bawa dia akan sampai sini. Dia block sini. Ini satu engineering lah. Cara mereka nak kekalkan pasir di pantai dia. Masih ada. Lagi dekat dia bina benda ni, lagi kuat lah dia punya pasir boleh simpan. So ini cara dia lah. Okay, so ada nama dia. Benda ni dipanggil sebagai groins. Groins. Groins built at a right angle at the shore of Cape May, New Jersey, to slow the migration of sand. Ini kena engineering lah. Engineering kena tahu angle dia, air tu angle macam mana, and then dia baru dia boleh betul-betul buat. Kalau buat salah pun tak ada guna. Kalau tidak, habis semua pantai ni akan dihakis. Okey, ini adalah satu contoh lah pantai yang memang hakisan kuat. Pantai yang hakisan kuat ini memang dia akan bentuk-bentuk macam pelik-pelik. Ada cave, ada batu-batu yang terdedah, lepas tu dia ada cliff yang sangat tinggi. Ini adalah ciri-ciri pantai yang sangat kuat hakisan dia lah. Okey, ini adalah satu jenis kawasan di pantai yang sangat bahaya. Ini dipanggil sebagai rip currents. Rip currents. So, ini memang setiap tahun di Bintulu ni ada ramai orang yang meninggal. Setiap tahun mesti ada yang meninggal disebabkan oleh rip current. Jadi Tanjung Batu. Main berenang di Tanjung Batu tapi lepas tu tiba-tiba berada di tengah laut. Ditarik ke tengah laut dan ini adalah disebabkan oleh rip currents. Apa dia recurrence? Recurrence ni adalah ombak yang datang. Okay, ombak datang daripada pelbagai arah. Tapi dia tenaga ni, dia kena cari tempat untuk lari balik ke laut.
bila dia pusing balik, dia akan cari satu alur yang paling senang untuk dia balik. Jadi kalau dia dah jumpa alur, dia akan pergi ke situ. Dia akan sini. Ini tempat dia, contoh. Inilah tempat dia alih air dia balik ke laut dengan paling cepat. Dan sekiranya anda berada di sini, anda akan ditarik ke tengah laut. Tak boleh buat apa-apa. Dan kalau anda tak pandai berenang, akan tenggelamlah kat situ. Jadi mangsa statistik dekat pantai Bintulu itulah. Dan satu cara nak mengenali rip currents, yang masalah dia nak mengenali rip current ni pula, dia punya ciri-cirinya sangat rip current ni berlaku di tempat yang tenang. Itu yang bahaya lah. Ini yang orang salah faham. Dia ingat tempat ni lah paling selamat. Sebenarnya ini tempat paling bahaya. Ini tempat paling bahaya. Di mana tidak ada ombak di sini. Tiada ombak. Ini ombak, nampak ombak sini. Okay. Sini nampak ombak. Okay. Di sini adalah kawasan yang selamat sebenarnya. Tapi tempat yang tak ada ombak ni adalah tempat di mana air ditarik ke laut. So kalau anda pergi ke laut, bawa anak, nampak ada ombak cantik je kat situ, dia pecah sini, ni boleh. Tapi tempat di mana air tu nampak tenang tu, itu ada bahaya. Kalau duduk sini, dia boleh tarik. Kalau anda ditarik, macam mana nak selamatkan diri? Kalau anda nak berenang, ini pantai, okay. Ini adalah garisan yang rip current tu. Ini tempat ombak datang. Ini tempat ombak pergi. Jadi anda dah tarik ke sini. Okay. So kalau you nak berenang balik ke sini memang tak dapat sebab dia terlalu kuat. Anda memang tak ada tenaga untuk melawan arus. Dia terlalu kuat. So cara nak selamat adalah berenang ke tepi. Berenang ke tepi sehingga anda keluar daripada alur dia. Alur rip current. Selepas awak keluar daripada sini je, awak dah okey dah. Awak dah kat sini. Awak kat sini awak boleh berenang balik. Sini dah ombak dia memang ke depan. Cuma di sini saja dia memang akan tarik ke laut. So bila panik tu memang macam-macam dia akan buat lah. Dia akan berenang balik dulu. Bukannya berenang ke depan ke. Bukan berenang ke laut, tapi berenang ke tepi. Berenang ke tepi supaya keluar daripada alur tarikan. So itulah satu cara lah untuk lari daripada rip current. Okey, selain benda tadi yang kata ombak yang boleh menghakis, bila menghakis tu sebenarnya dibawa ke tempat lain. Pasir itu akan berkumpul di tempat lain. Dan antara feature-feature yang boleh terbina daripada pengumpulan ombak pasir ni adalah seperti delta. Satu. Okey, pasir yang datang daripada sungai-sungai ni, dia lama-lama dia bertimbun macam dekat muara Sungai Bintulu lah. Sangat-sangat cetek. Sampai dia terpaksa gali lubang untuk bot masuk. Kebanyakan sungai di Sarawak macam ni lah. Bukan sungai Sarawak je, di mana-mana sungai di mana-mana negara. Sungai ni lama-lama dia jadi cetek sebab sedimen yang dibawa daripada laut dan juga daripada sungai terlalu banyak. Dia menjadi delta. Jadi terpaksa digali lubang alur-alur khas supaya bot boleh masuk. Ni memang di mana-mana. Di Bintulu ada. Di Lawas pun ada. Dia ada satu alur je. Bot dia tahulah. Ni ada. Dia ada letak bendera, dia letak pacak. Itu adalah laluan dia. Kalau ikut laluan lain, dia akan tersadai dekat pasir. Dia cetek. Sebab itu kapal-kapal yang bila mereka kapal perdagangan dia nak pergi ke port mana-mana sebab dia akan pergi tempat cetek. So bila dia nak masuk tempat cetek, sebab itu dia punya kapten dia akan bagi kawalan kapal kepada orang tempatan, kapal tempatan, kapten daripada tempatan. Sebab kapten tu dia tahu mana alur yang selamat untuk kapal tu masuk dan boleh sampai ke jeti dia. Kalau dia bawa sendiri, dia akan tersadai lah dekat pasir nanti. So hanya orang yang duduk di situ setiap hari guna, dia akan tahu di mana alur yang selamat. So itulah delta. Oh sorry, hilang. Okey, ada juga dipanggil speed. Speed.
Okay, spit ni adalah pengumpulan pasir yang bentuk macam ni. Okay. Ada yang bentuk island, island, dan island ni dia ada sambungan dia. Bila dah sambung dengan mainland dipanggil sebagai tombolo. Tombolo. Kat Bintulu ada ni, ada Bintulu. Saya tak tahu itu original ke atau dia buat sendiri. Tahu tak? Kat Tanjung Batu ada kan? Tanjung Batu. Pernah pergi sana? Nanti kita tengok gambar dia. Ada tombolo ni. Okay. Lepas tu ada juga Bay Barriers. Okay. Dia tertutup, dia tersembunyi, pasir dia mula berkumpul dan dia bersambungan. Dia sambung dengan spit tadi. Spit. Okay. Lepas tu ada juga dia pasir yang berkumpul di tengah-tengah ni. Dia membina satu tempat ni. Ini natural punya, natural, bukan yang manusia buat. Dipanggil Barrier Islands. Barrier Islands. So air di dalam ni sangat tenang, berbanding air dekat luar. So ini dipanggil sebagai lagoon, di dalam ni dipanggil sebagai lagoon. Ini tombolo ni, ini satu dekat island ni, dan ini adalah coast. So ini pantai. So lama-lama terkumpul di sini. Okay, ini adalah tombolo. Dan Bintulu ada benda ni, tapi dia kecil lah, dia kecil. Tapi tetap ada pasir yang berjalan ni dan ada bulat ni. So satu benda yang bahaya ialah kalau kita tak sedar, kita pergi jalan-jalan, kita nak melancong, pergi atas ni, duduk tidur semua, tak sedar-sedar air dah pasang dan dia tutup semua ni. So tak boleh balik lah. Tak boleh balik lah. Satu. Yang keduanya, tak apalah sebab dia tinggi, kemungkinan dia tenggelam tu memang tak ada lah. So dia boleh selamat kat sini. Tapi kalau dia tempat ni rendah, so ni pun boleh tenggelam, so habislah. Kalau tak pandai berenang memang habislah. You nak jalan pun tak boleh sebab dalam dah dia. So kadang-kadang bermain di tepi pantai ni kena berhati-hati sebab pasang surut ni kita tidak tahu. Tempat yang kita berjalan sebelum ni kering, macam di lawas lah, macam di lawas Musama. Pantai dia bila air surut tu memang terbuka luas, boleh berjalan je. Tapi kadang-kadang dia ada alur-alur sungai tu. Bila kita jalan masa air surut tu dia cetek. Tapi bila air dah mula pasang, sungai tu jadi dalam. Kita dah terpaksa melintas sungai tu untuk pergi ke tempat asal kita. Itu yang bahaya. Ini contoh lagi gambar daripada satellite. Ini menunjukkan Bay Barrier, Barrier Island tadi. Dan di sini ada spit, spit kat sini. Okey, ini adalah Barrier Islands dekat Texas, Amerika. Besar tempat ni, panjang dia punya Barrier Islands ni. Kita pun tak perasan benda ni macam ni boleh wujud, tapi memang ada di sini. Nanti kita akan tengok Google Map macam mana rupa dia. So di dalam Bay Area tu dipanggil sebagai lagoon. Ni contoh. Tempat ni sangat nipis. Dia punya pasir ni sebenarnya tak tebal sangat. Tapi manusia memang sukalah untuk membuat perumahan, membuat apa-apa di atas ni sebab cantik. Cantik dan tepi pantai. Tapi dia, struktur ni dia tak bertahan lama juga sebab dia selalu berlaku erosion. So dia kata ni Ocean City, Maryland. Barrier Island, host to 8 million visitors per year. Ini jadi tarikan pelancong. Has no effective protection against flooding and damage from severe storm. Bila datang hurricane ke apa ribut taufan ni, air ni boleh melimpah ke dalam kawasan ni. Sebab dia hanya sangat rendah. Dia bukan tinggi, dia rendah je. Dia lapisan pasir. Tapi mungkin dia jadi tempat peranginan saja. Mungkin tak apalah. Dia hanya macam ada hotel, kedai, tapi bukan tempat perumahan lah. Okey, sini juga Barrier Islands, dia boleh migrate as sea level rise. Bila air semakin tinggi, dia menyebabkan pasir ni pun boleh bergerak ke dalam. Sebab dia timbunan dia akan bergerak. Okey. Ini contoh satu yang kat belah Maryland juga lah ni, tempat tadi tu. So apa yang berlaku ialah dia bina jetty, dia buat jetty kat sini, 2 jetty. Bila dia buat jetty ni dia menyebabkan pengumpulan pasir ni
tak berlaku di sini ya. Dia dah berubah bentuk. So dia punya barrier island ni berubah garisan dia daripada sini. Yang asalnya merah ni pergi ke bahagian-bahagian kuning. Hanya disebabkan oleh struktur jetty kat sini. Okay, the jetty disrupt the north to south longshore current. This caused the island to tidak ada sedimentation yang berlaku. About 500 meters ke dalam baru dia berlaku sedimentation. So lama-lama habis dan dia bergerak ke dalam tempat lain. Tapi kalau kita ada bangunan rumah semua memang habislah, mana boleh bergerak? Tanah yang bergerak. Oh, ini adalah delta. Delta iaitu tadi yang kata yang daripada sungai. Sungai yang keluar ni bawa banyak sedimen dan dia mengumpul lama-lama tu menjadi delta. Okey, satu lagi ciri yang ada adalah beach compartments, iaitu pantai yang satu-satu pantai. Dan pantai ni berlaku pun sebab ada canyon, ada barrier kat sini lah, natural barrier lah, ada canyon. Newport Canyon, Lojola Canyon, Redondo Canyon, maksudnya ada tempat bawah, tempat dalam kat sini. Kalau 3D dia ada tempat dalam macam ni. Ada bukit kat sini, so tiba-tiba pasir ni akan disedut ke bawah, jatuh ke bawah. Dia jatuh ke dalam canyon. So pantai dia bergerak macam ni lah. Beach compartments. Semua ada canyon kat bawah. Ini di California lah ni. Los Angeles. Ini kan tempat yang tinggi kan, bukit yang tinggi. So apa yang berlaku bila sea level change? So dia boleh kalau sea level naik, dia boleh tenggelamkan beach yang lama dan dia boleh bentuk balik beach yang baru. Dan sea level change ni, apa yang menyebabkan sea level change? Antaranya adalah tektonik, tektonik movement lah. Okay. Pergerakan plates. Ini adalah contoh-contoh barang-barang apa dipanggil ni? Concrete structure yang dipanggil dolos, yang diletak di tepi pantai dan sebagainya untuk mengurangkan hakisan. Ini ada di Bintulu Port, nanti saya tunjuk sebenarnya. Okay, isostatic change adjustment. Earth crust also undergo isostatic adjustment. It sinks under accumulation of heavy load. Ini maksudnya bila kita bina banyak benda, ada tak banyak benda di atas sesuatu kawasan, dia akan tenggelam secara sendirinya. Itu dipanggil sebagai isostatic adjustment. And then satu lagi adalah eustatic. Eustatic worldwide change in sea level. Ini maksudnya berlaku bila suddenly ada satu volume air yang besar yang campur ke dalam laut, atau ada bahagian ais glacier yang yang cair, jadi dia menambah air ke dalam laut secara besar-besaran lah. So di sini dikata changes to sea level during ice age. Okey, masa berlaku ice age, sekiranya berlaku ice age, asalnya sea level naik atau turun? Yang zaman dulu tu kata. Bukan zaman dulu lah. Kalau berlaku ice age lagi sekali, rasanya sea level akan turun atau naik? Ice age. Kesejukan. Turun. Dia akan turun sebab air akan bertukar menjadi ais lah. Bila air laut tu tinggi ni, bila sejuk, kebanyakan air nanti di bahagian di bahagian bukit dan sebagainya akan menjadi ais. Jadi semakin kurang air akan turun ke dalam laut. So air akan turun. Ketinggian air laut tu akan turun, sea level akan turun. Tapi sekarang tidak sama. Sekarang kita ada sea level rise, dan ini disebabkan oleh climate change.
Okey, ini yang tadi saya tunjuk tadi. Ini adalah apakah benda construction yang manusia boleh buat untuk mengurangkan kehilangan pasir disebabkan oleh erosion. So salah satunya ialah membina groin, dipanggil sebagai groin. Okey, yang mana ni. So dia bina ni banyak. So groin ni bila ada, pasir ni tak hilang terus. Dia tak sampai ke sini. Jadi, kalau tidak dia akan makan sampai ke dalam. So bila dia letak ni, so dia hakis dan dia timbun balik ke sini. Okey, so dia akan timbun kat sini. Dia akan ambil sini tapi dia tetap akan timbun sini. So bila dia tempat ni ada di blok, so dia tak hilang lah. Lama-lama dia padat balik. Okey, so dia okey kalau benda ni ada. So sama. So kalau tambah lagi satu benda, kita ada jetty pula. Jetties. Jetties biasanya dibuat ni khas untuk supaya kapal-kapal bot boleh masuk lah dengan senang. Contoh ni kat sini, jetty kat sini. Okay. So di belakang jetty ni biasa akan erosion akan berlaku lah. Tapi disebabkan dia ada groin kat sini, so dia tetap dia tak hilang pasir dia akan bertimbun juga kat sini. Selamatlah dia punya pasir dia. Okay. So nak membina benda-benda ni kena tahulah mana datang air dia. Air ni arah macam ni ke arah macam ni, kena tahu. Okay, sama. Ni sama juga. Okay, so dia tetap akan ambil pasir ni akan pergi ke sini. So dia buat jetty kat harbour, pier dan sebagainya. So mana yang selepas kawasan ni akan hilang pasir dia, mana yang sebelum dia akan selamat lah. Dia pasir dia boleh dibawa ke tempat baru. So ini dipanggil sebagai breakwater. Dia membina satu struktur di sini supaya dia tidak terus memakan ke sini. So tempat ni jadi kuat, so pasir akan mula bertimbun lah. So breakwater ni saya rasa antara benda yang ada dekat Bintulu lah, breakwater. Okey, ini contoh pada zaman dahulu mereka telah membina breakwater di sini. Nampak di sini ada breakwater. Okey, ini pada zaman dahulu lah, 1931, tanpa breakwater dia punya pantai semakin nipis sebab dia hakis, semakin nipis. So setelah dia letak breakwater di sini, so dia pasir dah mula bertimbun. Selamat. Dan tapi pada satu masa breakwater ni pun dah dihakis sampai hilang, tenggelam balik. So sekarang ni pantai dia kembali kepada yang asal. Cuma dia masih ada lagi benda ni, struktur ni kat sini. Tempat ni nanti kita akan pergi tengok dekat Google Map. Ini adalah Breakwater of Santa Monica, California. So ni kawasan peranginan yang cantik. So memang mereka yang berpeluang boleh pergilah tempat ni, tengok. Satu lagi yang boleh dibina adalah seawall, iaitu buat dinding lah, seawall. Tapi dia kata kalau seawall kita letak memang tepi dengan pantai, dia tidak berkesan sebab dia akan gali arus ni dia akan gali tanah di bawah ni sampailah dia sampai ke dasar ni, seawall pun akan runtuh, tidak akan tahan. So dia tak akan bertahan, kena selalu repair dia. So tengoklah ni kawasan perumahan di atas tepi pantai dan bawah ni memang flat. So di sini memang arus setiap masa kalau ribut, kalau pasang surut dia akan membadai dinding ni. Kalau bawah ni tak kuat, semakin bawah dia akan runtuh. Ini benda yang samalah. Tadi ini adalah groin tadi. Groin. Yang bagus ni groin. So ini seawall. Seawall ni kurang bagus. Kalau dia boleh makan dekat bawah ni. Dan satu cara lagi yang untuk membantu supaya tak hilang pasir adalah untuk meletak pasir. So pasir ni boleh disedut daripada laut dan dibawa ke pantai. Tapi ini kos yang mahal. So biasanya tak berlaku lah. Sebab itu pasir di Terengganu tu semakin pantai di Terengganu semakin nipis dan makan ke rumah-rumah orang komuniti.
Okey, so seterusnya kita tengok nanti kita tengok sekejap kita stop sini. Kita akan tengok internet sekejap, tunjukkan tempat yang saya cakapkan tadi. Okey, kalau kita pergi ke Google Map kita tengok ni, ini adalah Santa Monica yang tadi kita sebut tadi, tempat tadi tu. So pantai dia masih straight dan nampak dekat laut ni dia dah tenggelam. Ini adalah breakwater dia. Nampak sini. Okey, ini breakwater. Ini tempat tadi yang kita tengok dekat gambar tu. Dan guna Google ni kita boleh terus melawat tempat tu. Ini memang tempat melancong nampak dia ada decknya. Dan daripada sini kita boleh nampak breakwater dia. Garisan ni breakwater. Tapi breakwater dia dah tenggelam. Dah tenggelam. So itu di Santa Monica. Okey, satu lagi kita akan pergi ke satu lagi tempat. Ini adalah di Barrier Island tadi saya kata, Barrier Islands. Okey, di kawasan Atlantic City nampak dia Barrier Island. So di dalam ni adalah lagoon. Okey, so nampak dia bentuk yang tidak rata. So sangat besar tempat ni. Dan kalau kita pergi lebih dekat, kita akan nampak satu struktur yang kita duk cerita tadi. Apa nama dia? Nampak tak ni? Okey, nampak tak benda ni? Ada. Ini adalah groin. Dia bina banyak groin kat sini. Groin ni tujuannya untuk menghalang daripada berlakunya hakisan yang sangat teruk di mana dia boleh kehilangan dia punya pantai. Nampak sini groin. Ada nampak ni groin. Ni ada satu lagi. Ni lagi so saya tak tahulah Malaysia kenapa tak buat benda ni. Teknologi dia dah ada untuk membantu supaya pantai tu kekal ada. Nampak padat dengan manusia tempat yang sempit ni. So ini Barrier Island, Barrier Islands. Okey, satu lagi tempat. Bintulu Golf Course Tanjung Batu. So inilah tempat kita. So di sini pun ada satu struktur yang dibina oleh manusia ini. So ini adalah barrier lah, saya rasa ni barrier. Okay. Dia buat dengan batu. So tujuan dia untuk menyelamatkan kawasan ni lah daripada dihakis dan juga daripada ombak yang masuk ke kawasan perumahan. So dia block dengan barrier. So lama kelamaan tempat di bawah ni air dia perlahan dan semakin cetek semakin cetek. Lama kelamaan dia akan jadi semua pasir. So ni tempat masuk dia. Ini tempat Aisyah ni. Aisyah tu kamu datang sini tangkap ikan kan? Ya, Encik. Lepas tu makan belangkas di sini kan? Dengan Marilyn juga. Iyalah, saya tahu. Kamu makan sini. Okey. So ini adalah tempat Tanjung Batu dan satu lagi pantai dia, pantai Tanjung Batu ni. Ini yang tadi kita kata ada pulau-pulau kecil di sini. Dan sini kita boleh nampak ada tombolo. Yang ni. Ni atas batu ni. Okey. So memang tempat orang datang bergambar dan sebagainya dan inilah yang bersambung dengan pantai dan ini kena hati-hatilah. Kalau tak sedar duduk
Dan ni piknik, tidur, air dekat sini boleh naik. Yang bila air pasang, semua ni akan penuh. So you kena ambil risiko lah untuk berjalan ke atas ni. Nah, ni kawasan pantai yang sangat bahaya. Memang kalau silap-silap ada apa? Riptide dia boleh tarik. Sebab ini adalah Laut Cina Selatan yang sangat besar. Okey, kita balik ke slide kita. Oh, satu lagi nak tunjuk yang batu-batu tu. Okey, batu-batu tu ada dekat pintu port. Okey, kawasan ni nampak dia buat apa ni, breakwater semua kat sini breakwater. Okey, struktur ni kalau saya tak dapat tunjuk lah, dia tak boleh zoom dekat lagi, tapi ini adalah blok-blok yang macam tadilah, yang apa dipanggil dolos ke apa, dolos lah, banyak dolos kat sini. Supaya struktur ni kuat dan tak terhakis. Ini tak jelas, tak dapat tengok dolos. Sini tak ada kamera. Okay, so ini semua adalah breakwater dan ada dolos. Okay, so ni struktur-struktur yang dibina lah untuk industri dan juga untuk tertentu lah, untuk supaya air yang masuk ni tak kuat dia punya arus. Kita sambungkan sikit lagi slide, saya tak habis dah. Kita sambung ke estuari estuari. Okay, di mana bertemunya air tawar dengan air laut, di situlah estuari. Okay, so projek Helenda memang di kawasan ni lah, di mana air laut bertemu dengan air tawar lah di sungai. So antaranya estuary are classified by the origins. Ada yang river mouth, okay, yang memang biasa. Ada yang fjord, and then bar built and tectonic. Ini dia. Ini sungai biasa lah, sungai biasa estuary. And then ini adalah apa dipanggil fjord, saya tak tahu apa maksudnya. Tapi dia ada tempat sungai sempit, tiba-tiba dibuka kawasan yang besar. Ini dipanggil fjord. And then yang barrier islands ni dipanggil lagoon. Lagoon ni ada story juga. And then satu lagi adalah di antara tectonic plate ni, dia boleh pecah dan membentuk satu estuary. Ini dipanggil contoh di San Francisco Bay. Okay, dari segi jenis-jenis estuary, dia ada macam-macam. Dia ada salt wedge estuary, okay, di mana air tawar turun daripada ni secara banyak, tapi dia tidak campur dengan air laut. Air laut tu dia ada kat bawah. Air laut bawah sebab dia berat, jadi dia kat bawah. Jadi salinity dia masih lagi rendah. Saya tak pastilah, tapi kemungkinan Sungai Kemenang ni geng-geng macam ni lah. Seawater tak dapat masuk sebab air tawar ni terlalu banyak yang keluar. So dia macam Helenda, you punya sampel semua salinity kosong. Helenda, you punya salinity berapa? Ingat? Yang cek kosong. Kosong walaupun dia punya sampel ambil dekat apa nama shopping complex tu, The Spring ni kan? Dekat kawasan Spring Spring. Pun masih salinity kosong. Dekat jeti yang ada naik motor pergi ke kampung Jepak pun kosong. So air tawar terlalu banyak. So dia tidak dapat salinity langsung. So ini adalah contoh. Kalau well mix, ini sepatutnya dia macam ni. Dia turun, dia ada gradient of salinity. Contoh ini kosong, ini 1, 2, 3, 5, 8. Itu adalah well mix. So kita kalau ambil daripada
atas sungai itu kosong. So bila pergi ke muara sungai sepatutnya adalah salinity dia. And then ada juga yang macam ni, partially mixed. Okey, sebab air tawar dia agak kuat juga, tapi tetap dia ada beza salinity. Okey. Cumanya ada kekuatan sikit dari segi air laut, dia tolak masuk sikit. Okey. So biasanya kalau kita ambil bacaan ni, contohnya atas ni kosong, bawah ni ada 5, dia ada satu sikit. Ini katakan 3, ini 10. Dia sebab dia bukan straight, dia punya bawah tu ada lebih sikit air laut. So dia akan jadi macam tu. Ini 5, katakan ini 15. Macam tu. And then Pejot ni lain sikit lah. Pejot ni dia banyak air laut di bawah. Pejot ni air laut sebab dia dalam. Dia dalam. So air laut ni dia masuk ke bawah. Air tawar ni duduk atas saja. So bila kita ambil bacaan, kita turun sampai ke bawah, di sini dia jadi salinity tinggi dah. So beza dengan apa ni, so macam Helenda dia tu, dia ambil bacaan. Kalau dia ambil surface, dia ambil bottom pun sama. So kemungkinan dia memang air tawar semua. Ini sepatutnya macam ni lah. Di sini katakan 3 PPT. Upper estuary dia kata. Upper estuary. And then sini 10. And then sini 25. And then air laut 30. Ini patutnya lah. Tapi macam Helenda sampel you ambil, daripada atas lagi kosong. Kat sini pun kosong. Kat sini pun kosong. Okay. And then kat tepi ni pun kosong. Sebab kita, tapi dia kosong semua masalah dia. Bukan dia ada beza salinity. Saya rasa sebab mungkin musim tengkujuh, banyak sangat air laut, air tawar yang turun daripada bukit. So memang then air pasang pun lambat. Sebab biasa kita tak ambil sampel masa air pasang memang pasang, tapi dia baru nak pasang. So itu kemungkinan yang menyebabkan air laut tidak masuk sangat. Kalau you ambil sampel pada waktu malam, kemungkinan salinity dia naik. Waktu malam mungkin air pasang penuh lah. Tapi kita tak buat kajian pada waktu malam lah untuk keselamatan lah. So ini you boleh baca lah. Ini just nak cerita pasal Mediterranean Sea. Ini satu laut yang sangat unik yang berada di Mediterranean lah, iaitu negara-negara Sepanyol, Itali, Greece dengan utara Afrika lah ni semua. So di sini dia menunjukkan bahawa air laut di sini sangat masin, lebih masin daripada air laut di luar, disebabkan di sini adalah high evaporation, dan dia punya sambungan dengan air laut hanya di sini saja, satu tempat yang sangat sempit yang dipanggil sebagai Straits of Gibraltar. Okey, di sini. Okey, ini dia Straits of Gibraltar, iaitu satu kawasan yang sangat sempit di mana Atlantic Ocean bertemu dengan Mediterranean Sea. Dan pada satu zaman dahulu dikatakan bahawa tempat ni sebenarnya bersambung. Jadi tidak ada lagi air yang masuk. Okay. Pada satu zaman dahulu dia bersambung. Okay. Menyebabkan Mediterranean ini hampir kering. Kering sampai ke bawah. Sebab itu di Mediterranean ini dia sangat-sangat tinggi garamnya sebab dia dah pernah kering dan membina salt deposit yang sangat tebal. So bila pada satu masa bila terdapat gerakan bumi yang memecahkan dinding ni, air laut masuk melimpahi dan memenuhkan Mediterranean Sea. Dia ambil masa, saya tak ingat lah berapa tadi dokumentari ada cakap, mungkin 2 tahun ke 2 tahun lah untuk penuhkan dia balik. Agak cepat lah, agak cepat. So itu adalah satu fenomena yang berlaku di kawasan kos lah yang unik di mana pergerakan bumi boleh menyebabkan terbentuknya lautan, lautan Mediterranean. Dan apa lagi benda yang terdapat di kos adalah seperti mangrove lah, yang mangrove banyak terdapat di Malaysia juga. Dan last bahagian saya nak cerita sikit pasal pollution. So ini tak susah lah, ini benda kita pernah belajar dalam water quality. Kita tahu, cuma yang ni kita cerita pasal pollution sources dia seperti petroleum,
sewage iaitu kumpahan yang utamalah ke laut ya. Pesticides ya, DDT. And then kita ada heavy metal seperti mercury. And then kita ada sampah. Sampah. And last sekali, satu benda yang bahaya juga adalah non-native species, iaitu biological pollution, ya, iaitu haiwan-haiwan yang dibawa dari satu tempat ke satu tempat. Ini contoh oil spill lah, tak payah cerita banyak, oil spill kita dah tahu. Okay. Ya, kalau berlaku dia menyebabkan biological disaster lah, ya, banyak kehidupan yang terkesan, ya. Air itu dah tak boleh pergi untuk rekreasi. Ini contoh yang menunjukkan bahawa masalah dia kepada contoh haiwan yang bergantung kepada air. So harbor seal ni dia terus menjunam populasi dia bertahun-tahun. Ya. Lepas tu ikan ni pun sama, Pacific herring pun sama, jatuh, ya, collapse. Tapi haiwan macam burung ni masih boleh lah. Dia mula-mula dia terkesan sebab makanan dia tak ada. Lepas tu dia boleh terbang kan, so dia sempatlah dia boleh population ni boleh meningkat balik. Ya, tapi untuk ikan dengan harbor seal ni memang efek dia sangat mendalam. Okay, and then this is the sewage sludge. Sewage sludge. So ini contoh macam mana di negara New York ni. Dia nak buat pipe daripada New York ni pergi ke laut dan buang dia punya sewage ke dalam laut. So ini adalah satu benda yang dikata kuatiri menyebabkan toksik kepada kawasan-kawasan laut dia. Okey, ini adalah pesticide. Pesticide seperti DDT dengan PCB, tapi nama glamour sekarang dipanggil sebagai POPs. Iaitu persistent organic pollutant, iaitu pencemar yang boleh duduk di persekitaran dalam masa yang sangat lama. Dia tak boleh disrupt. Okay. So apa yang berlaku, dia akan pergi kepada plankton, dia pergi kepada burung, dia pergi kepada haiwan-haiwan dan meningkat di dalam badan mereka. Okay, secara banyak kali so manusia yang makan benda-benda ni akan affected by the pollution. Okay, ini benda sama, ini berkait dengan heavy metal. Tadi adalah pesticide, so ini heavy metal seperti mercury. So konsep sama, dia berkait dengan bioaccumulation dengan biomagnification. Bioaccumulation ni maksudnya dia menambah di dalam tisu haiwan lah, haiwan tersebut lah seperti plankton ke. Okay. Biomagnification ni ialah bila plankton tu dimakan oleh haiwan yang lebih besar seperti zooplankton. Dan then zooplankton dimakan oleh ikan. So setiap kali dia pergi daripada satu trophic level ke satu trophic level, dia menyebabkan magnification, semakin besar dia punya nilai. So ni satu contoh disease yang berlaku di Jepun lah, iaitu Minamata. Minamata disease yang disebabkan oleh mercury di dalam ikan. Dan disebabkan orang Jepun ni memang suka makan ikan, jadi mereka yang terkesan yang paling tinggi lah. Semua haiwan di laut ada mercury. Semua yang kita makan ikan yang besar-besar semua ni memang mereka ada mercury, tapi kita tak makan setiap hari dan kita makan dalam kuantiti yang sedikit. Jadi dia tak bahaya, tak efek. Tapi kalau kita asyik makan ikan setiap hari dan kita makan ikan yang pemangsa seperti tuna, itu memang itulah. Satu lagi masalah yang berlaku pada zaman sekarang adalah sampah. Sampah, plastik dan sebagainya yang toksik. So apa yang berlaku ialah plastik ni semua yang besar-besar yang kita buang ke dalam air tu, yang botol-botol dan sebagainya, kaca. Bila dia pergi ke laut, dia akan dipukul ombak dan sebagainya dan dia tidak akan dalam bentuk ni. Dia akan hancur. Dia akan jadi halus, kecil-kecil. Macam kristal. Ada satu pantai yang ada dokumentari tu. Pantai dia sangat cantik, berwarna-warni dengan batu-batu macam permata. Sebenarnya itu adalah bahan-bahan plastik. Bahan plastik yang dah dihakis. Okay, dan haiwan-haiwan seperti ikan semua akan makan benda ni.
Ini contoh satu burung yang dijumpai mati, dan bila dia buka dia punya badan dia penuhi oleh bahan sampah. Dan macam kita pernah belajar pasal topik pasal currents, dia berpusing ni, Jaya topik North Pacific Jaya ni. So adalah tempat di mana sampah-sampah ni berkumpul. Kumpul daripada mana-mana dibawa satu tempat. Ya. So last sekali adalah biological pollution. Ini adalah spesies-spesies haiwan yang kita bawa daripada satu tempat ke satu tempat. Biasanya daripada sama ada industri. Ini contohnya orang yang bawa seaweed, satu jenis seaweed yang pergi ke California ni. Sebab seaweed ni, spesies Caulopa ni contoh adalah bukan daripada California, daripada Asia. Tetapi seaweed ni dia sangat cantik dan boleh digunakan untuk akuarium. So bila dia dah dilepaskan ke laut, dia dah mula membiak secara besar-besaran. Ya, satu lagi spesies seperti zebra mussel ni, iaitu spesies daripada Asia juga. Dia pergi ke Amerika dan dia pergi ke kawasan Great Lakes region. Sekarang dia dah menjadi berjuta-juta, tak boleh dikawal. Dan dia pergi pun disebabkan dia ada di dalam kapal. Sebab kapal tu dia ada simpan air, tangki ni, dia panggil ballast water. Ballast water. So kapal ni kadang-kadang dia datang daripada Asia. Bila dia sampai ke kawasan ni, dia akan buang air dia. So kalau dalam kapal ni ada dia punya anak-anak zebra mussel ni, dia akan dilepaskan ke dalam Great Lakes. So lama kelamaan dia dah boleh tumbuh, dan disebabkan dia adalah alien species, bukan spesies tempatan, dan dia cepat untuk adaptasi dan dia memenangi spesies-spesies yang asal kat situ. So this is a biological punya nuisance lah, yang akibat daripada pollution juga lah, consider as a type of pollution. Okay, so itu saja hari ini. Kita cover dua topik. Satu adalah berkaitan dengan tides, dan satu lagi berkait dengan coast, dengan pollution sekali lah, benda-benda yang biasa berlaku di tepi pantai kita. Ada apa-apa persoalan? Ada Encik. Ada ada. So mana gambar nak ambil gambar ni? Dah habis dah lecture kita ni. Saya nak ambil screenshot ni, nak simpan ni kenang-kenangan lah. So kita akan jumpa masa final exam nanti. Lepas tu ada satu lagi sesi lecture pasal productivity. Saya akan buat secara recording lah. Nanti saya sharing untuk kamu tengok lah. Naik kereta Lutfi Randi. driving. Dalam kereta je. Dalam kereta. Dua orang dalam kereta. Kita yang sama ni rasa. Sama je. Mana yang lain lagi? Cepat buka gambar, nak ambil gambar ni. Ni 3-4 orang ni. Mana SOP dia? Kat mana, UPM ke mana ni? Okey, kejap saya nak ambil gambar. Saya nak save dulu. Okey, dah masuk dah. Okey, so harap semua dapat markah yang bagus untuk tugasan semua. Kalau apa-apa nanti saya update lah. Kalau perlu apa-apa maklumat lagi. Kalau tersalah buat ke, saya masih boleh tengoklah. Kalau ada peluang boleh bagi, kita bagi. Yang final is only 30% lah. So format dia saya akan update lah. Saya tak pasti lagi. Format yang asal ni memang dalam bentuk essay, tapi tak tahu macam mana kita nak buat secara online untuk essay. Tapi kalau tak, dia mungkin jadi sedikit macam objektif tu lah. So selamatlah untuk habiskan you punya projek final year. Tak lama lagi, semester depan. Semester depan saya tak pasti ada mengajar lagi kita. Saya ada satu subjek elektif
Kalau ada student baru saya mengajar lah. Saya ajar subjek macam apa nama subjek tu. Saya elektif yang ditawarkan adalah elektif I think is on ICT. ICT dalam aquaculture. Subjek tu saya mengajar lah. Kaedah komunikasi, dia something to do with ICT lah. ICT in aquaculture. Itu subjek elektif yang saya perlu mengajar kalau ada student lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita akan jumpa lagi insyaAllah. Student FYP saya kena jumpa saya lah nanti untuk discuss ni. Marilyn dengan Helenda boleh datang ke office lah nanti minggu depan ke, sebab anda telah diberi extension untuk hantar you punya apa proposal kan. Dah diberi masa kan? Berapa lama diberi? Sampai 22 hari bulan 2. Sampai lepas tahun baru Cina kan. Okey lah, so ada peluang untuk berjumpa untuk discuss lah. Tak ada masalah. Yang mana ada sampel nak analisis boleh datang ke Makmal. Dia tak ada halangan lah. Tapi tanya Dr. Tan lah apa prosedur dia untuk datang ke Makmal. Okay. All the best to you all. Untuk jadi batch pertama yang akan grad tak lama lagi. Okay. All the best to you all. Jumpa lagi. Minta maaf atas kekurangan untuk saya mengajar secara online kali ini. Okay. Jumpa lagi. Thank you, Cik. Okay. Terima kasih, Reza. Okay. Thank you, Encik. Okay.